Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-19 siri Ultraman Deca. Last episode hari tu kita tengok Ultraman Deca kena sedut masuk ke dalam portal yang telah dibuka oleh alien Yapul dan menyebabkan Ultraman Deca terperangkap dalam ruang dimensi ciptaan alien Yapul tu sendiri. Apa-apa pun kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton lagi episod 19 siri Ultraman Deca ni, aku rasa better korang pergi tonton dulu lah kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya supaya korang tak bising tengok video aku ni, sebab dalam video aku ni banyak spoiler. Episod ke-19 siri Ultraman Deca ni dimulakan dengan menunjukkan babak di mana Ultraman Deca ni terperangkap dalam satu ruang dimensi ciptaan alien Yapul. Kemudian dia telah menembak dinding ruang dimensi tu menggunakan Selgen Beam dan menyebabkan dinding tu pecah. Lepas tu dia boleh keluarlah daripada ruang dimensi tu. Sedar-sedar dia tengok dia dah berada kat ruang angkasa dan dia dapat tengoklah bumi yang sedang dikelilingi oleh penghadang The Sphere. Lepas tu tiba-tiba datang askar-askar The Sphere ni pergi melekat kat badan Ultraman Deca tu dan menyebabkan tenaga Ultraman Deca ni telah disedut. Dan kat situ kita boleh nampak yang Kanata yang berada dalam badan Ultraman Deca tu hampir-hampir nak pengsan. Tapi mujurlah pada masa tu Kengo Manaka aka Ultraman Trigger datang menyelamatkan Ultraman Deca. Sementara tu pasukan God Select kat bumi sedang menyiasat tentang portal yang telah menyedut Ultraman Deca masuk ke ruang dimensi yang berbeza. Pada masa yang sama juga si Ryumon ni telah bertanya kepada Hanejiro di manakah Kanata. Jadi Hanejiro terpaksalah menipu dengan mengatakan yang Kanata cedera dan berada di bilik sakit. Tapi Ryumon tu dia macam tak percaya dengan apa yang Hanejiro cakapkan. Selepas diselamatkan oleh Ultraman Trigger aka Kengo Manaka, Kanata telah dibawa oleh Kengo ke bulan di mana kat bulan tu terletaknya pangkalan TPU. Tapi pangkalan TPU tu dah lama tak beroperasi disebabkan pangkalan tu telah diserang oleh askar-askar The Sphere dan itu menjadikan pangkalan tu sebagai pangkalan terbaru askar-askar The Sphere. Jadi pihak TPU telah mengarahkan Kengo Manaka supaya membuat siasatan kat bulan tu dan Kanata pun offer lah kepada Kengo untuk dia membantu Kengo membuat siasatan kat situ. Masa dia orang berdua tengah round-round dekat pangkalan kat bulan tu, tiba-tiba dia orang berjumpa dengan robot-robot TPU yang telah ditugaskan untuk mengawal pangkalan kat bulan tu. Tapi robot-robot tu dah tak aktif dah. Lepas tu Kengo Manaka ni adalah bagi satu alat kepada Kanata. Dia kata kat Kanata yang dia ada berjumpa dengan mak ayah Kanata kat planet Marih. Jadi alat tu tersimpan mesej yang datang daripada mak ayah Kanata. Baru je Kanata nak buka mesej tu, tiba-tiba alien Yapul muncul dan menggunakan kuasanya, alien Yapul ni telah mengaktifkan semula robot-robot TPU dan mengarahkan robot-robot tu untuk menyerang Kanata dan juga Kengo. Disebabkan serangan robot-robot tu, Kanata dan Kengo terpaksalah berpecah. Masa si Kanata ni melarikan diri, secara tak sengaja dia terhidupkan alat tu dan menyebabkan keluarlah mesej daripada mak ayah dia. Dan mak ayah dia mengatakan yang dia sangat bangga dengan Kanata sebab Kanata ni anak toke beras yang akhirnya telah dipilih menyertai pasukan God Select. Dan mak Kanata ada pesan kepada Kanata juga, kalaulah dia menemui jalan buntu, maka buatlah benda yang dia percaya benda tu adalah benda yang betul. Dalam masa yang sama juga, semasa Kengo melarikan diri daripada robot-robot TPU, dia telah ditangkap oleh askar-askar The Sphere. Askar-askar The Sphere ni dah melekat kat badan Kengo dan kemudian dia orang telah menyerap tenaga dan juga memori Kengo. Kanata akhirnya dapat menemui Kengo yang telah ditangkap oleh askar-askar The Sphere. Baru je dia nak tolong, tiba-tiba muncul balik si alien Yapul. Tapi apa yang mengejutkan masa alien Yapul tu muncul, tiba-tiba askar-askar The Sphere yang lain telah pergi melekat pula kat badan si Yapul tu. Dan yang peliknya, bila askar-askar The Sphere ni melekat kat badan Yapul, dia orang telah menyebabkan Yapul ni macam hilang ingatan lah. Sebab si Yapul ni bertanya, siapakah diri aku yang sebenarnya? Nampak gaya memang sah-sah yang askar-askar The Sphere tu telah menyedut memori si Yapul tu. Tapi di kesempatan itu, si Kanata ni pun bertukarlah menjadi Ultraman Deca dan kemudian dia telah melepaskan Kengo daripada tangkapan askar-askar The Sphere. Dan bila si Kengo tu berjaya melepaskan diri, dia pun turut bertukar menjadi Ultraman Trigger. Tapi dua-dua Ultraman tu diorang bertukar saiz manusia. Jadi dua-dua Ultraman ni pun menyeranglah askar-askar The Sphere dan juga robot-robot TPU. Bila askar-askar The Sphere ni tengok yang diorang tak boleh nak kalahkan dua-dua Ultraman ni, diorang pun melarikan diri. Bila si Deca dan juga Trigger nak kejar askar-askar The Sphere tu, alien Yapul muncul balik.
Tapi dia macam tak tentu arah lah. Lepas tu, si Decker ni pun melepaskan serangan Sergeant Beam dan Trigger pula melepaskan serangan Zepperian Beam dan menyebabkan Yapul pun musnah. Tapi aku rasa Yapul tu tak semudah macam tu lah dia musnah. Mesti ada benda lah yang akan jadi lagi lepas ni, dan aku rasa Yapul ni mungkin akan hidup semula kot, aku rasa. Askar-askar The Sphere yang melarikan diri tadi, diorang terus pergi ke permukaan bulan. Kat permukaan bulan tu, diorang dah masuk ke dalam badan sebuah robot raksasa yang bernama Galactron Mark II. Jadi bila diorang dah masuk dalam badan Galactron Mark II tu, maka Galactron tu pun aktif semula. Dan Ultraman Trigger dan Ultraman Decker pun muncullah juga dekat permukaan bumi untuk berlawan dengan Galactron Mark II. Tapi Galactron ni memang kuat gila weh. Dua-dua Ultraman tu susah weh nak tumbangkan Galactron tu. Dah bertukar macam-macam bentuk Dah bertukar jadi Sky type lah, dah bertukar jadi Miracle type dah bertukar jadi Strong type lah. Tetap tak boleh nak kalahkan Galactron tu. Tapi biasalah tipikal cerita Ultraman. Bila keluarnya kata-kata, ucapan-ucapan bersemangat, masa itulah tenaga dan semangat diorang pun bertambah. Yang si Kanata ni cakap yang dia nak melindungi orang-orang yang dia sayang. Lepas tu yang si Kengo tu, biasalah semairu-semairu dia lah nak buat semua orang tersenyum. So bila masing-masing dah bagi kata-kata semangat tu, diorang jadi bertenaga semula lah. Lepas tu Kanata pun berubahlah menjadi Ultraman Decker Dynamic Type dan Kengo tu berubahlah menjadi Ultraman Trigger Glitter Trigger Eternity. Pada masa tu, Decker pun keluarkan pedang dia iaitu Dual Sword dan Trigger pula keluarkan Glitter Blade dan diorang pun menyeranglah Galactron tu bertubi-tubi. Lepas tu Ultraman Decker mengeluarkan pedang Caliber Mode dan Ultraman Trigger pula menggunakan Dual Zepperion Break untuk menyerang Galactron dan akhirnya memusnahkannya. Selesai urusan kat bulan tu, Kengo pun bagilah The Sphere Dimension Card kepada Kanata supaya Kanata boleh gunakan kad tu untuk pulang semula ke bumi. Tapi Kengo cakaplah kepada Kanata yang kad tu cuma boleh digunakan untuk kali terakhir sahaja. So maksudnya lepas ni mungkin Kengo dah tak boleh dah nak masuk ke bumi semula. Pada masa yang sama juga kat bumi, Ryumon dah tak percaya dah dengan kata-kata Hanejiro. Sebab dia pergi cek sendiri kat bilik sakit, dia tak jumpa Kanata pun kat situ. So, rahsia Hanejiro pada masa tu hampir-hampir nak terbongkar lah. Dan si Ryumon dan Kirino ni, dia orang terus pergi kat bilik Kanata. Dan bila sampai kat bilik Kanata, rupa-rupanya Kanata dah ada pun dalam bilik tu sebab dia sempat lah sampai ke bumi. Dan kat situ, berakhirlah episod ke-19 siri Ultraman Decker. Masa video yang lepas berkenaan dengan episod ke-18, aku ada tertanya-tanya siapakah yang akan melindungi bumi disebabkan Kanata dan Ultraman Decker berada di angkasa lepas. Tapi rupa-rupanya Suburaya tak ada pun buat cerita pasal tu. Dia tak ada cerita pun apa yang berlaku kat bumi. Kiranya Agams pun tak sempat nak buat apa-apa kemusnahan pun kat bumi. Yalah sebab kejap sangat pun Kanata berada dekat angkasa lepas tu dan kemudian dia pun dah balik ke bumi semula. Walaupun tak ditunjukkan apa yang berlaku di bumi ataupun berkenaan dengan kemusnahan yang Agams nak buat, tapi dalam episod kali ni ada persoalan lain yang dibangkitkan oleh Suburaya, iaitu tentang askar-askar The Sphere ni telah menyerap memori-memori Kengo Manaka. Entah apalah yang askar-askar The Sphere ni ataupun boleh kata induk diorang iaitu The Sphere sendiri nak gunakan memori-memori Kengo tu untuk tujuan apa? Adakah diorang ni akan mencipta satu makhluk yang sangat kuat menggunakan memori-memori yang ada pada Kengo Manaka? Selain daripada tu, kita boleh tengok juga apa yang berlaku kepada alien Yapul, di mana askar-askar The Sphere ni turut menyerap memori-memori alien Yapul. Okay, first kita kena tahu yang alien Yapul ni sebenarnya seekor alien yang sangat bijaksana. Dia punya otak ni memang genius gila, sebab tu dia boleh cipta raksasa-raksasa pemusnah yang menyukarkan mana-mana Ultraman untuk kalahkan dan musnahkan. Jadi adakah The Sphere ni akan menggabungkan memori-memori Kengo Manaka dan juga kebijaksanaan alien Yapul ni untuk mencipta sesuatu yang lebih hebat? Yang tu mungkin kita boleh tengok dalam episod-episod yang akan datang.